Ini adalah aplikasi. Okey. So, cikgu cuba buat secara gambaran dulu apa yang awak akan sepatutnya belajar dalam bab redox ni. Setakat ni kita belajar basic iaitu takrifkan redox dah selesai minggu lepas. Hari ini kita dah selesaikan nombor oksidaan dengan penamaan IUPAC dia. Okey, seterusnya kita ada aplikasi secara detail. Contoh-contoh tindak balas yang melibatkan redox. Okay, maksudnya kita akan tengok detail tindak balas redox dalam yang pertama. Ini bukan susunan ikut buku teks lah. Bagi kita akan lihat secara detail tindak balas redox dalam peoksidaan ferrum 2 kepada ferrum 3. Lepas tu kita lihat juga tindak balas redox dalam penyesaran logam daripada larutan garam dia. Okey, apa maksud penyesaran? Okey, kita beri secara gambaran dulu. Penyesaran logam daripada larutan garam. Lepas tu kita ada penyesaran halogen. Awak dah pernah dengar ke perkataan penyesaran? Dah pernah dengar? Tak. Tak pernah. Okey. So, kita dengar dulu perkataan-perkataan ni. Lepas tu kita pergi satu-satu Okey, lepas tu penyesaran lagi dalam buku teks tadi dia letakkan ini dulu kan. Pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Ini aplikasi-aplikasi tindak balas redox yang perlu kita lihat secara detail. Jadi cikgu akan pilih dulu yang mana cikgu rasa mudah sikit lah untuk diajar secara online ni. Okay, kita tengok buku teks awak. Okay, kalau tengok buku teks, mula-mula kita tengok aplikasi dia. Mula-mula sekali kita akan jumpa ini. Pemindahan elektron pada satu jarak. Okay. Satu. Okay, ini. Muka surat 7 Pemindahan elektron pada satu jarak ini adalah aplikasi tindak balas yang melibatkan redox. Kita perlu lihat secara detail. Kita kena tengok dalam tindak balas ni mana satu redox, mana satu penurunan, mana satu peoksidaan. Dia akan jadi lebih mencabar lah. Okay? Jadi sebab ini dia agak panjang, agak detail, complicated pun dia. Cikgu skip dulu ini. Kita pergi kepada yang mudah lah dulu hari ni kan. Kita akan pergi yang mudah sebab nanti bila ada modul lebih senang kita nak buat. Okey. Yang kedua, aplikasi yang seterusnya. Okey, pertukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3. Alright. Dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey. Cuba awak tenung perkataan ni. Ferrum 2 kepada ferrum 3. Apa yang bertambah? Nombor pengoksidaan. Nombor peoksidaan. Jadi ini adalah tindak balas apa? Penurunan. Peoksidaan Pengoksidaan. ni. Okey. So cikgu bagi pada dua itu Apa yang tambah? Apa yang tambah itu? O, N, P. Apa yang berkurang? A. Jadi apa yang bertambah? Nombor peoksidaan kalau bertambah, dia adalah pengoksidaan. Jadi tengok dulu kat situ supaya mudah. Awak kena pasti bahan mana yang mengalami peoksidaan, bahan mana yang mengalami penurunan. Okey, kita lihat dia punya cerita dia kat sini. Okey, ni Ini biasanya ibu-ibu mengandung kena ambil pil color ni Ada zat besi ferrum 2 warna perang. Perang ke hijau tu. Awak nampak warna apa? Perang. Perang. Okey.
Okey, seperti ion ferrum 2 dan seperti ion ferrum 3 banyak digunakan dalam kehidupan kita. Gambar foto tadi menunjukkan pil zat besi mengandungi ferrum 2 gluconate yang digunakan kepada sepesakit anemia dan macam cikgu cakap tadi kepada ibu hamil. Okey, untuk menambahkan zat besi dalam badan. Okey, kehadiran ion ferrum 2, ferrum 3 dapat ditentusahkan dengan menggunakan larutan NaOH. So awak kena alert larutan yang digunakan NaOH. Okey. Dan juga larutan amonia, larutan kalium hexacyanuriferat 2, larutan kalium hexacyanuriferat 3 atau larutan kalium thiosinat. Sudah kan? Macam-macam bahan kimia dah jumpa yang pelik-pelik kan nama dia kan. Okey. Jadi kat sini okey. Okey, cikgu pergi kepada slide lah. Mudah sikit dia punya slide lebih ringkas. Okey, kita tengok satu je hari ini aplikasinya dengan harapan nanti dah dapat modul lah. Okey, kita lihat pertukaran ferrum 2 kepada ferrum. Okay. Okay, so ini dia. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Awak tengok kat sini, apakah warna asal ni? Hijau. Hijau, Dan dia dalam proses ni, dalam uji kaji ni, kita tambahkan larutan bromin. Ini bromin lah. Br2. Okey, kemudian larutan hijau bertukar kepada perang pada akhirnya. Jadi kita lihat dia punya prosedur. Air bromin berlebihan. Maksud berlebihan ni kita tambah banyak-banyak secara berlebihan. Jangan sampai melimpah. Maksudnya banyak lah. Kepada larutan ferrum 2 klorida. Okay. So awak dah tahu tadi kan sistem penamaan IUPAC. Kalau ferrum 2 maksudnya ada angka 2 maksudnya ion ferrum 2+ lah. Dia tak boleh kita cerita air bromin berlebihan ditambah kepada larutan ferrum 2+. Mana ada larutan ferrum 2+. Jadi larutan kena penuh lah. Apa pasangan dia? Kat sini kita ambil contoh ferrum 2 klorida. Okey, lepas tu kita tambahkan larutan aqueous natrium hydroxida. Apa fungsi natrium hydroxida? Ini berkait dengan bab garam last year. Kenapa kita tambah? Ujian kan? Ujian amonia, ujian natrium hydroxida. So dalam natrium hydroxida ferrum 3. Ferrum 3. Ini jadi ferrum 3 lah. Ini ferrum 2. Jadi ferrum 3+ warna perang. Okey, dengan menggunakan NaOH kita akan nampak perubahan kepada ferrum 3+ dia berwarna perang. Okay. Perusahaan larutan hijau bertukar kepada perang apabila NaOH ditambah mendakan perang terbentuk. Kan? Ingat lagi? Kalau tak ingat pun awak kena ingatlah fungsi NaOH. Ada yang bentuk mendakan, ada yang bentuk tidak membentuk mendakan kan? Ada mendakan yang larut, ada mendakan tak larut dalam berlebihan. Itu bab garam last year. Okay, kita pergi secara ringkas saja. Apa perubahan dia? Larutan hijau asalnya bertukar kepada larutan perang. Dengan kehadiran NaOH, larutan tadi bentuk mendakan. Mendakan maksudnya ketulan lah kat bawah tu. Okey, ini menunjukkan bahawa ion ferrum 2 dioksidakan kepada ion ferrum 3. Okey, penerangan. Okey, first kali kita tengok yang pertama kita fokus kepada ion ferrum 2.
Okey, jadi penerangan dia kat sini kita ambil dalam konteks elektron. Perpindahan elektron. Macam mana ferrum 2 jadi ferrum 3? Kenapa? Dibuat apa dengan elektron? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima kan? Tengok positif dia bertambah. Jadi dia memberi ke menerima? Memberi. Memberi. Menderma lah. Okay. Ferrum 2 jadi ferrum 3 kan? Kecil sangat kat sini. Okay, ferrum 2 jadi ferrum 3. Jadi bila kita memberi, elektron duduk sebelah sini. Jadi ini persamaan setengah yang pertama. Persamaan setengah ni peroksidan ke penurunan? Pengoksidaan. Kena full persamaan setengah pengoksidaan. Okey. Setengah. Mana lagi setengah? Okey. Lagi setengah melibatkan bromin. Okey, kita tengok tadi kita masukkan bromin kan? Okey. Jadi kita fokus kepada dua saja. Yang pertama, ferrum 2 tadi bertukar kepada ferrum 3 mendermakan. Yang kedua, kita fokus kepada larutan yang kita tambah tadi. Bromin. Okey, kalau ini derma, bromin mestilah menerima. Okey. Kalau bromin terima elektron, dia akan jadi apa? Masih lagi Br2 ataupun jadi ion? Ion. Ion kan? Okey. Sebab bila terima benda negatif, dia akan jadi ion. Br minus. Macam tu. Okey. Jadi, macam mana kita nak selesaikan persamaan ni, kita kena balancekan. Okey, Br sini ada 2. 2 Br sini ada 1 kan? Awak tak boleh letak 2 kat situ. Tu menipu namanya. Kena letak 2. Okey, lepas tu Br kat sini 2, cas dia kosong. Sebab apa kosong? Kecas nombor peroksidan. Cas pun boleh lah. Kenapa kosong? Sebab unsur. Molekul. Molekul dengan atom adalah kosong kan? Elektron bercas apa? Negatif. Negatif 1. Okey, kat sini 2 darab negatif 1. Jadi negatif 2. Balance tak kiri kanan? Tak. Tak balance. Jadi nak buat apa? Tambah 1 elektron. Tambah 1. Dia bukan tambah. Dia kena letak di hadapan. Baru jadi negatif 2. Maka balance kan? Jadi inilah persamaan yang balance. Jadi ini persamaan ni namanya persamaan setengah. Terima elektron. Okey, ringkasan cikgu buat tu. Tambah, tolak. Kalau tambah apa tu? UNP kan? Kalau tolak EH. Sekarang dia tolak ke dia tambah elektron kat sini? Tambah. Dia tambah. Jadi penurunan keperoksidan? Penurunan. Penurunan. Sebab kat sini kalau tolak elektron peroksidan kan? Maka kalau tambah sebaliknya lah. Okey, kalau tambah dia akan jadi penurunan. Maka ini namanya persamaan setengah penurunan. Okey. Okey, kita lihat dari segi nombor peroksidan pula. Tadi nombor elektron kan? Dari segi transfer of elektron. Awak tengok kat sini positif 2. Sini positif 3. Maka nombor peroksidan meningkat. Sini pula kosong. Sini negatif. Nombor peroksidan menurun. Maka bila meningkat, pengoksidaan. Nombor peroksidan menurun, penurunan. Okey, mudah. Kita ada dua aspek, dua konsep dari segi pemindahan elektron dan juga dari segi nombor pengoksidaan.
Okay. Oh, agent. Okay, agent. Okay, so sekarang kita siapa mengalami peroksidan? Ferrum 2 kan? Siapa mengalami penurunan? Air bromin. Ingat lagi itu? Yang mengalami peroksidan akan jadi agent apa? Ejen penurunan. Agent opposite kan? Agent penurunan. Manakala yang mengalami penurunan, agent Ejen. peroksidan. Dia opposite. Okay. Okay. Ini kenapa menjadi mendakan tadi kan? Mendakan tadi sebab ferrum 3 bila digabung dengan hidroksida, dia akan bentuk mendakan. Ferrum 3 hidroksida itu adalah mendakan. Okay. So, sekarang kita tengok proses lawan bagi tadi. Tadi ferrum 2 kepada ferrum 3. Peroksidaan. Sekarang ferrum 3 kepada ferrum 2. Maka ini penurunan lah. Maka bila penurunan dia jadi agent apa? Ejen penoksidaan. Pengoksidaan. Kita nak cari sekarang siapakah dia agent penurunan. Kat sini adalah serbuk zinc. Jadi sini adalah ferrum 3 klorida. Okay, ditambah dengan serbuk zinc. Okay, campuran dipanaskan. Okay, sama macam tadi kita tambahkan nitrat hidroksida untuk membentuk mendakan. Okay, keputusan dia. Kalau tadi ferrum 2 kepada ferrum 3, hijau ke perang. Sekarang terbalik lah. Perang kepada hijau. Okay, so fungsi nitrat hidroksida tadi untuk membentuk mendakan kan. Jadi mendakan hijau. Okay, so ferrum 3 diturunkan kepada ferrum 2. Okay, penerangan. Sama macam tadi, kalau ferrum 3 tiba-tiba jadi berkurang, tangan yang beri lagi baik daripada tangan yang menerima. So kenapa sekarang berkurang? Sebab dia menerima. Jadi persamaan setengah apa ni? Cikgu ringkaskan. Persamaan setengah. Persamaan setengah apa? Penurunan. Penurunan. Okay, kita ringkaskan sebagai R. Okay. So siapa yang mengalami peroksidaan? Zinc. Zinc. Okay, zinc. Zinc adalah atom kan? Okay. So zinc, bila satu-satunya pilihan dia ada, dia derma. Apakah cas ion bagi zinc? Kalau awak tahu. Kalau dah hafal lah. 2 plus. 2+. Maksudnya dia derma berapa? 2. 2. Elektron. Okay. So, bila derma, kita letak sebelah kanan kan? Okay, ini adalah persamaan setengah pengoksidaan. Ferrum 3 ejen apa? Ejen pengoksidaan. Pengoksidaan. Maka zinc adalah ejen penurunan. Fungsi dia menurunkan ferrum 3. Fungsi ferrum 3 pula mengoksidakan zinc. Dia saling bergantung. Okay, so sama juga macam dari segi aspek nombor peroksidaan. Sini positif 3 kepada positif 2. Maka nombor peroksidaan berkurang. Berkurang maka penurunan. Sini pula daripada kosong sebab atom jadi positif 2. Maka nombor peroksidaan meningkat, maka pengoksidaan. Okay. Okay, so sama juga fungsi NaOH, dia bergabung dengan ion ferrum 2 tadi membentuk ferrum 2 hidroksida yang berbentuk solid. Dalam keadaan solid itu berpejal, itu adalah mendakan. Okay, so untuk hari ini kita cover satu saja analisis analisis tindak balas redox. Analisis ni maksudnya kita tengok secara detail lah. So dalam buku awak, dalam buku teks, muka surat 15. Okay. So dekat sini dia gunakan ferrum sulfat.
dalam slide cikgu tadi, ferrum klorida kan? Tapi samalah. Okay, dimasukkan air bromin juga kan? Okay, prosedur boleh baca kat situ. Kena ada pemanasan. Okay, kemudian tambah NaOH. Kalau cikgu tunjuk kat sini tadi, awak tak nampak sebab dia bentuk perkataan kan? Kalau tadi slide, ada nampak warna-warna tadi. Okay. Ini dia. Boleh baca. Okay. So, hari ini kita cover sampai analisa tindak balas ferrum 2 kepada ferrum 3 dan sebaliknya itu ferrum 3 kepada ferrum 2. Okay. Dan cikgu akan cubalah cari apa-apa latihan yang ada di internet dulu sementara ni. Ataupun cikgu. sementara tu ada je kot latihan kat sini. Nanti kita tengoklah. Okay. So cikgu nak ulang, cikgu nak ingatkan bab redox adalah topik yang agak berat. Ada nama kat sini topik yang agak berat. Okay. So awak kena faham daripada awal hari itu iaitu asas dia iaitu konsep menterma elektron, oksigen semua itulah. Kan lepas tu ada pengiraan nombor peroksidan tadi dan yang agak complicated adalah analisa dia. Macam yang kita tengok sekarang ferrum 2, ferrum 3, ferrum 3 pada ferrum 2 Lepas tu ada lagi beberapa lagi kan. Iaitu tindak balas dalam satu jarak yang cikgu skip tadi. Lepas tu ada penyesaran. Okey, penyesaran itulah yang kita akan tengok. Cikgu akan sediakan video lah. Okey, video yang berkaitan penyesaran. Sebab kita dah tak boleh nak buat eksperimen setakat ni kan. Okey, jadi kita akan rujuk video saja dulu. Okey, ada apa-apa soalan? Diharap Tak ada. jelas lah. Masing-masing dah mak dah panggil untuk makan kot pukul 1 dah. Okey, tak ada soalan kehadiran dah bertambah dah bertambah jadi 17 tolak 2 15. Seorang je lah tak datang. Siapa ni tak datang ni? Ke ada yang DLP masuk sini? Ada Ada seorang. Oh, maksudnya lagi berkurang lah dia tak masuk. Macam mana cikgu nak tengok nama Okay, nanti cikgu tanya kat grup lah siapa yang hadir tadi sebab cikgu guna buat report. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Okey, terima kasih semua. Kita insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Adik siapa bunyi tu?